pengarang ternama, ahli syair masyhur. Siapa itu, Mak? Dia diberi nama Hayati, kecantikan ciptaan alam. Cantik sekali. Encik Hayati, pulanglah dulu. Pakai payung kok ini. Cinta hanyalah khayal dongeng dalam kitab saja. Kau limpapih rumah dan gadang. Zainuddin tidak bersuku. Engkaulah Zainuddin yang akan menjadi suamiku kelak. Bila tidak di dunia, kaulah suamiku di akhirat. Hati cantik sekali. Gaun ini indah hati pakai. Jangan mau hidupku dirampas dan dirusak binasakan oleh perempuan itu. Engkau mesti tegak kembali. Hei, kekasihku. Keluar kau semuanya. Pergi kau semuanya. Menunggu karma. Engku Zainuddin masih cinta rupanya. Bunga desa itu tak pantas untuk kau. Weh, ini ceritanya persis seperti si Puyuh Bugis tuh. Saya kenalkan tuan-tuan semua dengan sahabat saya, Aziz dan Rangko Hayati. Demikianlah perempuan. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Besok hari Senin, ada kapal berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok, terus ke Padang, kapal Van der Wijk. Kapal Belanda paling besar, paling mewah ini, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membentangkan sebuah filem yang bertajuk Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang. Yang pertama, Raih Hijazi bin Hasdi Izal. Yang kedua, Muhammad Nur Amin bin Muhammad Hussaini. Yang ketiga, Muhammad Sufi bin Muhammad Faris. Yang keempat, Muhammad Rizwan bin Abdul Rashid. Dan yang kelima, Amrul Al-As bin Rusli. Cerita bermula dalam sekitar tahun 1930-an. Filem ini menceritakan tentang 2 orang iaitu Zainuddin dan Hayati dan secara lebih terperincinya menceritakan tentang kisah cinta antara 2 darjat yang dipisahkan oleh adat. Masyarakat pada masa ini sangat obses dengan adat. Jadi Zainuddin ialah orang Makassar. Ayahnya berdarah Minangkabau dan ibunya berdarah Bugis. Masyarakat pada zaman itu tidak dapat menerima Zainuddin kerana mempunyai darah campuran. Kerana bagi mereka, status orang yang berkahwin campur ini adalah hina. Oleh disebabkan itu, Zainuddin dianggap seorang yang tidak bersuku. Konflik mula tercetus ketika Zainuddin jatuh hati pada Hayati. Ini disebabkan Hayati dianggap sebagai bunga oleh masyarakat ketika itu kerana kecantikannya dan dia berdarah tulen Minangkabau. Mereka berdua saling mencintai tetapi hubungan mereka dihalang masyarakat dan keluarga besar Hayati. Konflik makin tercetus apabila Aziz, iaitu abang kepada sahabat baik Hayati sendiri, mula jatuh hati kepadanya. Aziz merupakan keturunan tulen Minangkabau, seorang yang kaya raya dan berpangkat. Hayati dipaksa berkahwin dengan Aziz oleh keluarganya dan Zainuddin juga dihalau oleh orang-orang kampung. Hayati mengirimkan surat kepada Zainuddin agar Zainuddin dapat melupakan cinta mereka dan Hayati mengatakan dia berkahwin dengan Aziz atas kerelaan hatinya sendiri dan bukan daripada paksaan orang lain. Di dalam surat, Hayati mengatakan bahawa kita berdua orang miskin. Aku miskin, engkau pun miskin. Hidup kita takkan bahagia disebabkan kita tiada harta. Walaupun Hayati mencintai Zainuddin, dia tetap mempunyai sisi di mana dia menganggap bahawa harta keturunan juga dapat memberikan kebahagiaan selain daripada cinta semata-mata. Setelah Zainuddin mendapat surat daripada Hayati dan memahami lamarannya ditolak,
Dia berpindah ke Tanah Jawa untuk menjadi seorang penulis buku. Dia mula mengarang kisah percintaannya dengan Hayati dan dibukukan. Buku yang ditulis oleh Zainuddin laris dan dia menjadi sangat terkenal dan kaya raya. Dia mempunyai banyak aset, banyak harta, sebuah rumah agam dan banyak kereta yang mewah. Ketika itu Aziz mula miskin kerana dia merupakan seorang kaki judi. Kehidupan Aziz dan Hayati menjadi porak-poranda. Kebahagiaan yang Hayati inginkan tidak dia dapatkan dalam perkahwinannya dengan Aziz. Aziz membawa Hayati ke majlis pelancaran buku Zainuddin yang diadakan di rumah agam Zainuddin. Di situlah Hayati baru mengetahui sebenarnya bahawa penulis buku kesukaannya itu merupakan Zainuddin sendiri. Aziz bertemu dengan Zainuddin dan meminta bantuan daripadanya. Zainuddin membenarkan Aziz dan Hayati tinggal di rumah agamnya dan dia membantu Aziz untuk melangsaikan segala hutang-hutangnya. Beberapa lama kemudian, Aziz keluar daripada rumah Zainuddin tanpa Hayati kerana dia ingin mencari kerja. Aziz pergi tanpa berita. Setelah beberapa minggu, dia menghantar surat dan menceraikan Hayati. Hayati meminta peluang kedua daripada Zainuddin dan mengharapkan Zainuddin akan menerimanya kembali. Walaupun Zainuddin masih mencintai Hayati, dia menolak kerana Hayati telah memungkiri segala janji-janji mereka dahulu. Zainuddin menghantar Hayati pulang ke kampung halamannya dengan menaiki kapal Vanderwich. Malangnya kapal tersebut mengalami kecelakaan dan meragut nyawa Hayati. Filem Tenggelamnya Kapal Vanderwich adalah sebuah filem bergenre romantik drama dari Indonesia yang diterbitkan pada tahun 2013. Filem ini menampilkan Pevita Pearce sebagai Hayati, Herjunot Ali sebagai Zainuddin dan Reza Rahadian sebagai Aziz. Filem yang diadaptasikan dari sebuah novel karya Hamka iaitu Buya Hamka. Filem ini ditayangkan secara umum di Pawagam pada 19 Disember 2013. Pengarah filem tersebut diarahkan oleh Sunil Soraya dan ditulis oleh Imam Tantowi dan Doni Dirgantoro. Filem Tenggelamnya Kapal Vanderwich ditonton oleh 570,000 penonton dalam 7 hari pemutarannya di gedung-gedung bioskop tanah air. Pencapaian itu diumumkan oleh pihak Soraya Intersign Film selaku rumah produksi filem tersebut. Seterusnya, terdapat 6 jenis aras domain kognitif iaitu yang pertama aras pengetahuan, yang kedua aras pemahaman, yang ketiga aras aplikasi, yang keempat aras analisis, yang kelima aras sintesis dan yang terakhir aras penilaian. Aras pengetahuan. Hubungan Zainuddin dan Hayati tidak direstui oleh nenek mamak Hayati disebabkan Zainuddin yang lahir dari darah campuran dan tidak tulen Minangkabau. Masyarakat pada zaman 1930-an ketika itu sangat obses dengan adat dan memandang hina terhadap anak dari perkahwinan campur. Hayati memungkiri janjinya terhadap Zainuddin dan memutuskan untuk berkahwin dengan Aziz yang merupakan darah tulen Minangkabau, kaya raya dan berdarjat. Ia mengatakan bahawa dia dan Zainuddin adalah orang miskin. Kehidupan tidak akan bahagia tanpa harta. Kebahagiaan juga bukan hanyalah diraih dengan cinta semata-mata. Seterusnya, aras pemahaman. Masyarakat pada zaman itu terlampau mengutamakan adat istiadat sehingga mengetepikan perasaan. Contohnya, cinta Hayati dan Zainuddin terhalang oleh adat dan resam pada zaman itu. Masyarakat pada masa itu terpengaruh dengan budaya barat yang dibawa masuk oleh Belanda ketika itu. Contohnya, gaya hidup Aziz yang menyerupai budaya barat seperti minum arak, berjudi dan selainnya. Aras aplikasi situasi 1. Zainuddin menghantar Hayati ke kapal untuk pulang ke Tanah Minang tetapi Hayati meninggal dunia dalam perjalanan kerana kecelakaan. Akhirnya Zainuddin membuat yayasan yatim piatu dengan nama Hayati. Cadangan 1. Zainuddin sepatutnya mengikuti Hayati pulang ke Tanah Minang supaya dapat menyelamatkan Hayati daripada lemas di lautan. Cadangan 2. Zainuddin sepatutnya menghantar Hayati menggunakan kereta api. Situasi 2. Hayati memilih untuk mengahwini Aziz disebabkan Aziz mempunyai harta yang banyak berbanding Zainuddin. Cadangan 1. Hayati sepatutnya setia dan berpegang dengan janji-janji yang telah diungkapkan kepada Zainuddin dan melanggar adat resam yang telah ditetapkan oleh nenek mamak Hayati. Cadangan 2. Nenek mamak Hayati perlu berbaik dengan Zainuddin dan merestui hubungan antara Zainuddin dan Hayati. Aras analisis situasi 2. Hayati memilih untuk mengahwini Aziz disebabkan Aziz mempunyai harta yang banyak berbanding Zainuddin.
Sedangkan satu, Hayati sepatutnya setia dan berpegang dengan janji-janji yang telah diungkapkan kepada Zainuddin dan melanggar adat resam yang telah ditetapkan oleh nenek Mamat Hayati. Cadangan dua, nenek Mamat Hayati perlu berbaik dengan Zainuddin dan merestui hubungan antara Zainuddin dan Hayati. Arah sintesis, situasi 2. Hayati memilih untuk mengahwini Aziz disebabkan Aziz mempunyai harta yang lebih banyak berbanding Zainuddin. Langkah-langkah. Zainuddin merantau ke Surabaya bersama Muluk. Zainuddin mula mengarang tentang kisah percintaannya bersama Hayati. Zainuddin menghantar hasil penulisannya ke sebuah syarikat penerbitan dan novelnya diterbitkan. Zainuddin menjadi seorang karyawan yang terkenal dan kaya raya. Zainuddin membeli sebuah rumah agam dan membeli sebuah kereta yang mewah. Aras penilaian. Antara kebaikan yang ada di dalam filem ini ialah kesetiaan Zainuddin menunggu Hayati dalam tempoh masa yang lama tanpa dihiraukan oleh Hayati. Keburukannya pula ialah adat resam yang diamalkan oleh kaum Minangkabau tidak akan mengembangkan generasi pada masa akan datang. Kesimpulannya, adat memainkan peranan yang penting dalam sesebuah kehidupan dan novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk ini telah menceritakan tentang sesebuah adat yang diamalkan oleh kaum Minangkabau. Adat Minangkabau telah menjadi teras yang kuat dalam membentuk elemen naratif dalam filem dan juga novel. Kebanggaan adat dan kekuatan adat telah memberi kesan sosial masyarakat seperti perbezaan taraf sosial sehingga memberi kesan kepada hubungan antara Zainuddin dan Hayati. Melalui kajian sosiologi ini juga dapat dilihat tingkah laku masyarakat Minangkabau yang mengutamakan adat berbanding hubungan persaudaraan yang dimiliki antara Zainuddin dan Hayati sendiri. Ini yang menyebabkan novel dan filem ini menjadi sebuah karya yang menarik minat pembaca dan penonton.